Yes. Hey yo, what up guys? It's me, ID. And I'm Marelli. Ustaz Hidayah. Nuraki. And we are from the Black Cats Podcast. Yes, sedutan daripada sedutan bila aku cakap awkward So from last week's episode kita continue to part 2. So this week kita akan continue off pasal kita dah ingat balik apa yang Ustaz terlupa. So kita dah happy sangat, kita dah teringat balik apa Ustaz kata. Aku tak So, kacau. mikrofon lagi lah. Aku tak kacau. Aku tahu korang marah. Aku takkan kacau. so we are now gonna continue. So last thing that Ustaz was mentioning about was pasal bila dalam mimpi tu benda tu kasih bayi. Okay, sambunglah daripada situ. Okay, so antara tanda-tanda pendamping yang dari keturunan, dia akan memberi bayi selalunya. Atau kalau sekiranya dia lelaki-lelaki, dia akan mimpi budak-budak. Budak-budak kat sekeliling dia. Selalu mimpi budak-budak. Okay, cuma dalam kitab Ruqyah mengatakan kalau sekiranya dia dah isap susu, maknanya memberi susu kepada budak tu dalam mimpi, itu dah menyatakan that dia dah berdamping. Dia dah pilih you. Okay. Macam itu. Okay. So it's very bahaya kalau sekiranya it's not good it's not good to mimpi baby isap susu. Breastfeeding is not good. Orang cakap macam dia belum pregnant. Okay, dia mimpi baby. Dia ingat dia nak pregnant. No. It's a very different mimpi. Macam gitu. So hati-hati kalau mimpi bayi atau kena gangguan. Sendiri tahu Yeah, I talking about this aku teringat dulu aku pernah Google about all this macam mimpi pregnant, mimpi bersalin, mimpi menyusu. Dan kadang-kadang macam aku tengok, aku tak tahulah. I mean I'm the kind of person who don't 100% trust on the whatever that has been the result dia keluar lah. Ada kata mimpi macam nanti akan datang kira macam akan macam rezeki yang baik lah orang kata. I don't know lah. I mean how true it is. Susah nak cakap. Dia petanda dia. Petanda. But for us macam ada Melayu mengatakan kalau sekiranya mimpi ular atau dipatuk ular, ada orang masuk Minang. Sepatah kata saya, acik dia nak masuk Minang. Okay. Tak, kalau ular mengambil daripada ayat Quran adalah daripada kisah Nabi Musa lawan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Okay. Apa yang digunakan? Okay. Ular. So kitab Ruqyah, ulama Ruqyah mengatakan dia mengambil that symptoms of ular itu untuk sihir. Kebanyakan. Sebab ada juga my patient dia cakap, Ustaz saya mimpi Kambing. Kau kalau Ustaz lupa lagi topik, aku tak lekat lagi ni baru start. Okay. Kalau sekiranya mimpi ular, ada yang dia mimpi ular, just tengok circle around, tak attack tau, circle around, circle je. Sekali dapat tahu yang dia ada pendamping. Cuma pendamping tu berbentukkan ular. Okay. Perwatakan dia macam ular. Okay. So that's why kita akan selalu dalam Ruqyah Ustaz. Okay, we always ask banyak mimpi. Kita akan list down daripada A to Z. Dari mimpi gangguan biasa sampai ke sihir, sampai ke pendamping, sampai mimpi tentang ain, penyakit ain pun ada. Okay, so every mimpi tu kita list down ada sebab. Antaranya adalah kita akan tanya, ada tak mimpi binatang berbisa? Okay, seperti kalajengking, scorpion. Kalau siapa yang Melayunya tak bagus, scorpion. Okay, ular. Apa ular lah, ular sawa ke, ular kobra ke, python ke. Tidur. Lama saya pause. Tak, lagi fikir apa ular. Apa segala ular lah. Ular berkala-kala, ular kala hijau, tapi usually kala hitam. And kalau kita selalu tak, bila you cakap dengan kita that, Ustaz saya ada mimpi ular, we always ask satu benda, berapa banyak ular yang dimimpikan? Disebabkan apa? Ada yang mimpi, Ustaz saya mimpi satu ular yang sangat besar. Tapi ada, Ustaz saya mimpi ular banyak tapi kecil-kecil. Itu ulama Ruqyah mengatakan adalah menandakan berapa banyak jin yang ada, yang mengacau. So kalau satu besar kira kan jin tu satu yang besar. Correct. Tapi kalau banyak maknanya ada jin, multiple jin. Yang kecil-kecil lah. Kecil-kecil ke apa, tapi multiple jin yang dalam badannya tersebut. Okay. Okay. So Ustaz tak tahu nak cerita kat sini atau cerita the following episode because it's quite interesting. Go je. Okay, so one of the patient Apa tu? okay, tadi saatnya terbunyi. Okay. Maafkan saya, dah lewat malam kan. Jadi otak semua dah noneng. Okay, so macam gini, ada satu kisah tu, ini daripada one of my teachers. Dia guru silat, dan dia buat ruqyah. Dia pernah ruqyahkan satu makcik
dia kena gangguan for 25 years. Oh wow. Oh. Dia pernah dimimpikan ular. Ular tu patuk gigit dia kat peha, atau if I'm not wrong kat betis. Bila dia bangun ada 2 Lebam. Bukan lebam, tanda gigit tersebut. Okay. Oh, Kau okey apa? aku tahu. Aku nak kau cakap apa? Penonton jangan cakap okey macam dia. Dia cuba macam terkejut. Begitu. Okey, tunjuk reaksinya tertentu ya. Sebab memang pelik. Mana ada orang mimpi ular, dia patuk betul-betul ada. Betul-betul tanda. gigi yang fangs dia. Dia tu. Termasuk lubang Termasuk gitu. ada lubang. Ya 2 Allah. lubang. Berdarah. And ada bengkak. Oh. Okay. Masa tu Ustaz ada gambar, but itu aib orang lah. So Yeah. memang Ustaz, my mentor cakap tak apa, ni kita tunjuk je so you know that this thing can happen. Okay, so macam gitu. And dia kena sihir memang dalam sehingga kan sampai dipatuk and jadi kenyataan. So it's quite banyak lah dalam kisah-kisah gangguan ni, benda-benda yang kadang-kadang kita fikir tak logical, tapi possible. Tapi yang pesakit tu dah okey lah sekarang. Alhamdulillah, so far I heard from my teacher, dia cakap dah getting better. Alhamdulillah. Oh, still ongoing. It's still ongoing. Oh. Tapi dia buat diri sendiri. Dia buat sendiri. Yalah. Cuma masa yang 25 years tu 25 years, dia thought positif. Dia think positif. Tak Ingat penat Ya. ke Dah macam Penat HDB, sih tu. macam HDB loan lah. Kepala. HDB loan pun tak teruk, bye. HDB loan kita cari duit, hasil kasih bayar. Yang ni hasil macam mana pun dia tetap kacau. Biasanya HDB loan jangan layan kademan sangat. Ustaz, saya ada soalan serius. Silakan. Susah tak nak keluarkan orang yang ada saka? Bukan orang dia lah, saka dia. Okey, kalau nak keluarkan orang saka, Man, lampu jatuh man. Man, lampu jatuh man. Come on man. Aku baru perasan. Korang kalau nak tahu ni lightsaber. So Okay. kau cakap lightsaber nanti orang fikir Star Wars. Okay. Tengah sikit. Tengah sikit bro. Asal kau tak nak penyekkan aku je. Tengah-tengah kau dengan ustaz. Tak mau tepi sangat. Yes, correct. Okay, sambung. Okay. Kau kena juga Suku 7. Okay. Kat mana tadi? Keluarkan Saka. Saka. Okay. Saka daripada Is it orang. susah atau tidak? Dia tengok kepada berapa lama dia dah duduk dalam. Oh. Dia dah sebati ke belum. Ada orang mengatakan sarang. Sarang dekat perut. Macam gitu. Kalau sekiranya dia dah lama, memang kita ada difficulty. Yalah. Tapi boleh keluar tak? Dengan izin Allah. InsyaAllah. Jadi tu kalau sarang, kalau dekat Korea dia sarang hair. Rumah yang kotor menjadi sarang. Entahlah bro. Okay, Benda-benda macam gini lah yang buat hati kita lupa semua. Nanti kena cut lah, apalah. Kan susah. Okay. Okay, sarang. So kita balik kepada sarang. Okay, sarang tersebut yang Ustaz cakap kalau saka dia suka duduk kat rahim. Kau jangan sambung Kau jangan sambung. Rahim Kau- siapa? Kau duduk diam-diam. Kau tengok je. Jangan kau dengar je. Kau jangan sambung. Aku perhatikan je. Okay. Duduk kat rahim. Dengan kalau lelaki dia duduk kat perut. Okay. So usually dia ada, selalunya ada satu job yang diorang kena buat. Is jaga. Tapi without you know that bila dia jaga, dia punya satisfaction is untuk mengganggu. Dia rasa macam dia jaga jin tu, tapi bagi kita rasa macam diganggu. Tapi dia okay, pasal benda-benda gini ada macam nak kena kasih dia makan. Dia kalau terdapat makan dia makan dalam kita dia sendiri kan. Dia selalu akan isap darah. Okay, so if I'm not wrong, dia ada religion pun ada di so called they call it if I'm so minta maaf kalau I pronounce it wrong, dia nama dia Oh. so I best tak mau cakap. asal. Ni orang lain punya. Oh no memang the name Tahu is but I mean like The name? it's sensitive. yeah sorry. It's people's Yeah. beliefs. So macam gitulah. Yeah. So sama. No I'm trying to say that dia boleh link. It's the same. Apa yang orang buat dengan kita buat is the same. Tak apa nanti aku blip. Just believe lah. So whatever yang other religions buat dengan kita buat is the same. Dia ada juga yang kasih makan, ada juga yang ambil darah. Even diorang pun cakap that jangan sampai perjanjian tu jadi darah. Diorang pun cakap it's going to be very bad for you. Okay. Ini religion lain religion lain. Sama tak dengan kita punya black magic dengan white magic? Sama. Yeah. It's the same. So apa maksudnya? Maknanya apa pun segala tetap sama. Jin dia akan ambil daripada tumbalan begitu. You belum pernah dengar kan jin dia pakai currency? Oh. Pernah tak? Pernah tak? Dia pakai currency duit? Tak. Sama. Memang tak pernah.
Kita buat main tak boleh. Tak. Ustaz tanya. It's a genuine question. So macam Ustaz tanya macam dorang kan tanya, Ustaz apa dorang buat apa yang dorang punya tubalan. So I always ask them, you pernah dengar ke jin pakai currency USD, dollar? Tak ada. They always use food, dia akan pakai darah. So usually kalau pakai darah, especially kalau menstruation darah, darah kita usually is more to black magic lah selalunya. Tapi kalau macam buah-buahan, dia kasih banana ke, watermelon ke, wintermelon ke, so dia akan more to white magic. Dan ni bukan untuk mengajar tapi apa darah yang paling terbaik untuk bagi orang? Darah manusia. Dia macam condition darah. Condition darah. Tak Tak ada condition. Dia whatever yang dia boleh makan, dia makan. Dia orang tak cerewet. So even macam kita bila kita kasih dorang darah ayam, bukan mengajar, jangan buat macam Marah betul. Mengajar Last week dia cakap aku bawa macam nak gaduh. Okay, dia macam sajian ayam, darah ayam. There's a reason why dia potong darah tu mengalir. Tapi lagi bagusnya kalau dia sajian ni is darah manusia. Okay, so dia gini. Perbezaan kan Ustaz pernah explain. Ada dua perbezaan. Aku Satu adalah lampu dulu. ada orang yang ni, maknanya ada yang daripada black magic dengan ada daripada white magic. Okay. White magic usually diorang tak akan pakai darah. Diorang akan pakai buah-buahan usually. Okay. Tapi kalau black magic dia akan pakai darah. Dia akan pakai darah apa? Yang paling dahsyat is apa? Darah manusia. Bukan. Anjing. Babi. Darah babi. benda najis. Khinzir, okay. Khinzir. Khinzirun. Direct Khinzironi. sangat cakap babi. Alah samalah. Tu bahasa Arab Okay, so dia pakai daging pula. Dia pakai darah babi, dia pakai darah anjing, benda-benda yang najis ditambahkan dengan air kencing, ditambahkan dengan tahi lagi teruk. Okay. So macam itu perbezaan. Kan geli kan, tapi dia orang suka. Tu So dia kira jadi kan Slurpee tu. so kira kan macam Slurpee. Entahlah. So kira kan macam orang tu bunuh manusia, dapat darah manusia. So kira kan kau dah buat dosa, then kau bagi darah manusia, lagi dahsyat lah dia punya efek dia. Murder dah salah dah, haram. Alah. Murder is haram. Tambah lagi kau jangan cakap murder, dah buat black magic pun dah haram. Yalah. Dah syirik. Lepas tu tambahkan, so berdosa. Ya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah, so tak payah buat lah. Janganlah, jauhilah. Jauhi. Sebab ada orang buat bisnes. Bisnes banyak sangat. So kita pun nak kena faham, kita hidup dalam negara yang Masya Allah harmoni, different religion semualah. So kita pun nak kena faham, dia orang punya pasal, kita untuk jaga diri kita. Orang Islam ni, terutama untuk orang Islam. Nah, ni Ustaz buat podcast ni untuk mengajar, untuk ajar what to say, what to do, tak payah buat English, apa yang kena dilarang. Dia satu kedua je yang boleh English. Yang third tu Ustaz dah blank. Tak tahu macam nak translate. Okay, so macam kita kan ajar, jangan pergi kat sini. What ada red flags what ada red flags of someone bila buat ruqyah. So macam gitu. Usually while Ustaz buat ruqyah, Ustaz will explain afterwards. Usually macam gitulah. Okay, I got one question. Silakan. Okay, talking about saka is it true, I heard there's a few people saying that orang yang ada saka ni kan, dorang boleh berubatkan orang. Oh, yes. Betul ke? Sahih. Betul. Oh. Dia orang ubat semula jadi. You jadi doktor, you nak pergi kos kan? Dia tak pergi kos pun, dia terus boleh berubat. That's why kita kan ada soalan yang kita akan tanya. Antaranya for saka ataupun pendamping lah, saka ke pendamping, khadam sama, semua dalam pendamping. Kita pernah tanya, ada tak daripada keturunan yang boleh berubat? Dia cakap ada Ustaz. Pakcik saya. Dia cakap pakcik lah, adik-beradik mak dia. So kita tanya, pakciknya belajar atau dia automatic natural? Tak Ustaz, dia satu hari tu dia terus boleh berubat. Atau dia cakap, ada yang patient cakap, lepas nenek saya meninggal, terus automatic dia boleh berubat pula. Macam itu. So itu yang the red flags lah. Maknanya ada something yang pergi kat dia. Tapi kalau kita tanya macam dia urut, dia memang tukar urut. So dia tukar urut memang semua macam dia urutkan semua baik. Tapi kita tanya, dia belajar ke tidak? Ustaz dia belajar, dia ambil degree in massage, siapalah whatever, dia belajar urat, dia belajar all kita punya veins, nerve kita mana nak picit, semua. That one is different. Okay, so kalau gitu kan, since walaupun cara perubatan dia macam lah massage, tawarkan air lah for example macam air ruqyah ke apa, even though kita tahu saka tu it's not supposed to be there like in us or something like that, tapi kalau walaupun cara yang dia perubat tu it's cara positif, cara betul, macam mana tu? Dah pakai jin dah tak positif.
Simple je. Dah pakai jin dah tak positif. Ingat dalam ulama, this one I pernah I research about this, and I ask also one of my teachers, my senior teachers dekat Yaman juga. I contact dengan orang, I tanya pasal this thing. Dia cakap kalau sekiranya dalam bab fiqh yang masa kita belajar, normal dalam kitab yang kecil pun kita belajar, dia akan mengatakan tidak boleh ada hubungan dengan jin. Hukumnya haram. Syirik lah, whatever. So soalan dia gini, kalau sekiranya kita tak seru, kita tak kasih dia makan, kita tak tahu pun apa yang kita buat, tahu benda ni memang nak tolong. Tapi ulama mengatakan dibolehkan kalau dia macam once in a blue moon. Dia close diri. Bukan macam for example you masuk hutan. Okay. You tak pernah masuk hutan. Sekali you masuk hutan, you in danger. You tak seru apa-apa tau. Sekali jin ni datang tolong. Boleh tak? Dibolehkan. Tetapi dia tidak ada kontrak, dia tak boleh ada communication, dia tidak boleh ada menyeru, tak boleh kasih makan. Okay. Dibolehkan. So ulama mengatakan dibolehkan, tapi syarat dia banyak. Apa yang dibolehkan maknanya you don't know pun. You tak tahu pun dia ni ada. Kedua, you tak pernah seru nama dia pun. You tak tahu pun. Tak pernah kasih makan, tak pernah belajar, tak pernah apa. Masuk Nothing, hutan, just nothing. sekali nampak ada satu shed, taruhlah kita put in a example lah. Masuk hutan, sekali ada binatang buas. Dia tengok kita tengok dia nak buat apa, kita pun bacalah Bismillah, jadi Allahu Akbar, semua dah terbalik, tunggang sebalik because binatang buas kat depan. Okay, so nampak sekali one shadow, terus Tolong. tiger, taruhlah harimau tu lari atau anjing hitam tu lari. Tu nak salahkan siapa? Tak boleh, because bukan kita punya own doings. Kita tak boleh seru nama jin ni datang tolong, tak. Maknanya dia just memang dia tak tahu apa pun. Yelah. Dia cuma solat 5 waktu, dia buat mana yang wajib, dia dah. Itu different. Ulama katakan dibolehkan. Tapi dia once in a blue moon, dia tak akan datang every time you need help. Correct. Saka, pendamping, khadam, dia akan be there for you every time you need help. For example you ada khadam, I sakit ke hati you, atau I pukul you, percayalah lagi few days I yang kena. Either I demam, I sakit atau apa, nanti I yang kena balik. Khadam gitu. That's why ada yang mengatakan yang silat-silat dia pakai khadam ni, apa dia buat? Nak kasih orang gerun. Silat kan? Kasih gerun. Atau tumbuk sekali bisa. Macam itu. Kebal. Senang je. I pernah tanya this to one of my teachers juga sama. Boleh ke kebal? Dia cakap, kalau kita semua kebal, macam mana nak mati syahid? Ya, betul. Kalau betul kebal, dah berapa lama dah sahabat-sahabat Nabi semua Boleh masih hidup masing-masing. boleh hidup sebab kebal. Maknanya dalam perang tak pernah mati. Correct. Faham tak? Beza dengan dia tak ada cakap okey. Masih tu mau kan syuha. Okey. So macam ada yang ilmu putih ni dia mengatakan, tak ustaz, dia jin Islam. Hatta jin Islam pun tak boleh. Jin ni dia dah tahu, dia punya law is that dia tak boleh menzalimi atau dia tak boleh ada komunikasi dengan manusia. Tak boleh. So kalau dia buat, dia ibarat macam orang Islam yang berjudi, orang Islam yang minum arak, orang Islam yang berzina, sama. Dia pun berdosa. Sama macam gitu. Mungkin you want to explain further about black magic and white magic. Mungkin macam orang dengar hitam, like very jahat that kind. Then Dua-dua after jahat. that, ilmu putih, like pasal putih ni lagi suci sikit ke apa? So Atau apa terlalu- yang Ustaz tahu is that ilmu hitam ni dia ada mantra-mantra dia ada dia tak pakai Al-Quran pun. Dia semua mantra seru. Banyak mantra-mantra daripada negeri-negeri lain. Okay. So kalau ilmu putih ni Ustaz kasih brief, because kalau nak in depth Ustaz nak kena refer balik, nak kena betul-betul tengok what is the definition everything. Tapi Johnny. ini the summary. Johnny lah. Johnny Depp. Dia kata nak in depth Johnny Depp. Baca rukiah sikit. Aku rasa nak ada rukiah hari ni. Panaskan sikit, ambil air boiling, Lempar kat baru muka. lempar terus. Okay, so apa tadi? Okay, dalam black magic dengan white magic. Okay. So Ustaz kasih summary je lah, apa yang senang untuk orang faham. Black magic dia menggunakan mantra, dia tidak akan menggunakan ayat Quran. White magic dinamakan ilmu hikmah. Dia akan ada ayat-ayat Quran. Dia akan ada ayat kursi, dia akan ada Al-Fatihah. Tetapi sebaliknya, ada nanti kalau bila dirukiahkan nanti dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi, nanti dia diam. Dia kumat kamit. Yang itu bahaya. Kita tak tahu apa dia dikumat kamit kan.
Tapi kita- macam kita dengar macam dia baca ayat-ayat Macam suci. tapi actually dia seru nama jin. Oh. Macam tu. Itu ilmu putih. Dia diseliputi, tutup lah. diselimuti oleh ayat Quran. Untuk jadi kita tidak nampakkan ni salah ni. Ya, ya. So orang awam so nanti datang, ustaz, saya dah ruqyah gini. Macam mana dia buat? Dia baca Al-Fatihah. Baca kuat tapi ada time yang dia baca senyap, lepas tu dia pakai macam keris, dia pakai wafak, pakai tangkal. Dan kita cakap better don't lah. Yalah. Tapi ustaz dia pakai Al-Quran. Masalahnya Al-Quran tak ada masalah. Yang lagi satu tu, kalau dia kemak kamit tu apa dia baca? Takut dia seru benda yang tak nak diserukan. Tak dengar. Dan sama yang ilmu putih yang tidak dibolehkan adalah secara medium. Medium tu apa? Dia Bukan pakai orang large lah. lain. Correct. Kalau ini ikut Ustaz dini, medium, large, small semua dia keluarkan. Okay, so medium maknanya ustaz dengan man, ruqyah, ustaz panggil jin tu masuk dalam badan man. I communicate through him. Tak boleh haram hukumnya. Disebab apa? Kita menzalimi kawan kita. So kita kena ingat, bila jin ni masuk dalam badan dan diteruskan selalu jadi medium, dia akan efek kepada otak. Dia akan buat orang itu jadi very slow. Maknanya dia berbual dia akan termenung. Nanti macam apa dia? Dia very slow. Nanti dia tak cerdas. Dia akan suka termenung. Seperti gitulah. Ya. Rasa dah terbuka kira kan. Terbuka. So hati-hati. Okay, faham. Ada apa-apa soalan lagi rakan-rakan? Rakan Ada lah tapi aku lupa. Itulah main-main lagi. Bukanlah. Tak apa Sokorin. Sokorin. Kan lah. Bayi. Bukan. Sing. Entahlah. Bayi sing. Tak apalah, nanti kalau aku ingat lain kali aku tanya. Apa dia Okay. pasal apa? Ada apa soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Betul lah. As of now. Dia kena marah saja. Okay, I mean, I think Marah we dah since pun. that was the last thing that Ustaz was mentioning about yang pasal medium. I have a story. I don't know whether I've shared before. Ni I share story sikit So it happened to my family members lah, my cousin. Okay, cousin. I shall not go further into siapa punya side ke apa side. Okay, so my aunt, one of my aunts, dia basically kena rasuk lah, dah rabak. So ada tukang ubat yang datang. Okay, ada tukang ubat yang datang, nak keluarkan lah benda yang kat dalam tu. Sorry. Nak keluarkan Start. benda yang kat dalam tu. So apparently dapat tahu apa yang kat dalam tu ada 8 barang kat dalam. Yang dah masuk dalam ada orang hantar lah apparently. So what this tukang ubat buat, in order for him to somehow buang benda tu daripada badan my aunt ni, pasal banyak kan, so dia nak keluarkan satu-satu tau. So what he did was, one of my uncle, dia not say macam surrender, dia macam volunteer to be the medium. Keluarkan satu-satu, keluarkan satu-satu, keluar. Dia macam, okay, Ustaz is my aunt Ustaz is my aunt, then Man is my cousin. Dia tak Okay. dah arwah orang tu. Okay, so Kita doa yang baik. ada 8 orang. Ada 8 benda tu kat dalam Ustaz. Okay. So I'm the tukar ubat. So what I do is, dia keluarkan satu, masuk dalaman, berbual benda tu, Then keluar. kejap keluar. Dan second, third, sampai 8 kali. Sampai 8 kali. Tapi benda tu keep on datang balik. Okay. Lama, the process was the whole night. Okay. Sampailah. Kau ada masa tu? Ada, aku masih kecil lagi. Aku was still small. Pasal I was curious. Macam, and plus it's one of my closest aunt. So I wanted to see her. So before all of that happened, bapak aku on the way balik. Dia was on the way home. We were on the way home actually. Kita daripada mana dalam bas bapak aku. Then my father receive a call. Dia dapat call daripada my aunt ni lah. Dia suara dah lemah selemah-lemahnya. Then my father ask macam, Kak kenapa ni kak? Okay ke tak ni? Sakit ke? Tu dia macam, I think she was just weak atau lemah. It was on the phone, pasal tak dengar. So the way she talk, kita tak dapat dengar loh. So tiba-tiba not tiba-tiba, when my father start baca macam ayat kursi, ayat Al-Fatihah gini semua kan, Through the phone. through the phone, dia baca dengan sekuat-kuatnya, through the phone tu boleh dengar bingilai. Kuat, sekuat macam, aku tak nak buka lah, tapi bising lah, nanti kau dah takut. Tapi kuat gila dia macam. Dan gitu bapak aku just, tak apa lah, lepas ni nak pergi rumah dia lah, dekat area North. Nak pergi rumah dia, nak pergi tengok dia. So that's where the whole thing happen, all the process happen. I think tak salah, like that night diorang panggil 2 different kinds of tukang ubat.
I think so, tak ingat lah. That's why pasal I was still small, so but as what I can remember is 2 orang. Yeah. So all the family members tu dekat living room gini-gini. Then I think tak salah as far I can recall, bila tengah tukang ubat tu tengah baca-baca kat my aunt, one of them, what he perasan was in one of the bedroom. Pasal like Ustaz explain, bila kita tengah buat gini, semua kena kat living room. It's best tu semua dekat living room kan. So what he saw was one of the bedrooms dah terbuka sikit, then ada macam kakak tengah diri dekat pintu tu. So yalah, then dah naik oksigen semua gini-gini. Dapat tahu ada 8 ke 7 barang kat dalam badan dia. Then one of my uncles volunteer to become the medium, pasal tak ada orang berani nak buat. So yalah, keluarkan. Tapi benda tu keep on buat balik. So macam tak habis-habis benda tu. Lama sangat. But alhamdulillah after that semua keluar. But yalah, then it led her to fall sick, masuk hospital. Then her last few breast was like macam just sedih lah kan. So then, but the diagnosis of ni I want to ask Ustaz. So the diagnosis is bila dia dah kena gitu, doktor sahkan dia meninggal pasal kanser. When she is actually a healthy woman. Dia tak pernah ada medical condition apa. Okay. So boleh ke gangguan ni lead to a medical condition? Of course. Boleh sangat. Yeah. Itu adalah benda yang macam mana nak cakap dia ada relatable dengan sains. Disebabkan dalam Quran mengatakan dia orang jalan majrad dam. Dia dalam majrad dam. Apa tu? Dalam veins. Oh, okay. Jalan darah kita. So cancer datang dari mana? Darah. So sama macam itu. So dia boleh menyebabkan kanser. That's why ada juga yang mengatakan ada tak Ustaz sihir saya mati? Ada. If you have the cash, they can do it. Tapi ajal tetap daripada Allah SWT. Yalah, correct. Yeah. Cuma dia menjadi sebab sahaja. So for example, memang Allah dah tentukan dia meninggal pada age 60. Tapi 5 years before that dia dah kena sihir all the way sampai lah age 60. So sampai age 60, sampai age 60, sampai age 60, sampai age 60 dia meninggal. Tapi sebab dia punca, dia menjadikan sebab sahaja kanser. Okay. Possible. Jangan cakap sihir. Sampai busung pun ada Busung. Busung Ustaz pernah dengar sekali saja kat Singapura. Busung tu yang nanti perut besar. tapi busung masa Ustaz rukiahkan tu, dia masa time dia kena busung tu dirukiahkan oleh ustaz lain. Okay. So kita kuat kenal lah. Ada juga dalam gatal hidung kita quite kenal lah. So what happened was surprisingly I was alone that afternoon. I was alone. So bila saya kan, awak saya dia rukiah. So husband dia ada. Ustaz kat pintu je. Dia dah pekik-pekik. Dia dah pekik, dia dah start kerasukan. So she was wearing telekung. Telekung pula kalau if I'm not, I forgot the colour, tapi macam menyeramkan lah because dia tunduk, dia tak nak berbual. Tapi dia yang whole body was moving macam vibration, macam dia gerak. So Ustaz apa? Ustaz kau ni berbual saya nak dia macam dia just gitu. Then after that dia badan dia tak nak tengok muka Ustaz. So when Ustaz ask dia punya nama semua, dia terus suara dia daripada lembut selembutnya jadi garau. So datang tak boleh diagnose, tak boleh tanya dia. Datang tu kena rukiah dulu. So bila rukiahkan, banyak dia cakap lendirnya keluar, perut dia terus jadi keras, terus macam nampak perut dia bloated. So I ask the husband to hold the perut and I hold. Sedawa sampailah dia muntah, lega. Terus dia dah boleh bual. Barulah Ustaz diagnose dia. Macam kira kan Ustaz tanya dia soalan-soalan, and dia cakap dia dah pernah rukiah banyak kali. Dia dah rukiah banyak kali, and one of the Ustaz sikit cakap busung. Ustaz tu cakap busung. So Ustaz first time lah. Selalu nampak kat movie kan cerita busung. So yang ni Ustaz first time nampak pasal busung. So Ustaz cakap okay, the good thing is dia dah keluar lah. Cuma dia akan datang balik lah. High chance dia akan datang balik. Sihir lah. So kita akan kasih, kalau selalunya kalau dah sihir to that extent, kita akan kasih ramuan-ramuan tertentu. Ramuan-ramuan ni dia very simple je para penonton. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki time Ustaz akan explain lah apa dia punya ingredient dia. Actually quite very simple je nak buat ramuan. It's actually air ke apa? Dia is macam smoothie. Smoothie.
Tapi more tu okay tak apa. Lain kali so, lah Ustaz. Tak tahu nanti kita boleh buat satu episod dia explain what's the Baru ramuan-ramuan dia lah. masuk frame. Because I have a friend I mean dia punya father dia passed away because of Busung. Yeah. Boleh, yes, correct. because even that perut dia makin membesar to the extent that keluar masuk hospital, pergi scan and doctor cannot detect anything. Yeah, there's nothing in there. Like tapi makin membesar. Nanti badan kurus je. Okay, kalau nak differentiate macam macam busung ni, kalau perut dah kembung, apa rasanya bila, so that we can know macam okay ni this is. Dia keras lah. Dia sakit dia? Wallahualam sakit saya tak tahu. Tapi the patient say that dia cakap rasa macam nak meletup. Perut rasa nak meletup. So if I'm not wrong dia cakap masa sekarang dia kenyang. Dia Aku perut kenyang. Kau lain. Aku lain. dia lain. Okay, so macam busung ni memang quite rare lah Ustaz, because Ustaz punya experience baru 4 years plus 5 years. So Ustaz tak experience veteran. But it's very rare to have busung punya. Ada tu ada lah. Ada lah, cuma mungkin dia jumpa Ustaz lain, Very Ustaz rare lah. lah. So for me I just jumpa sekali yang dia cakap busung lah daripada perukiah lain lah. So bila Ustaz rukiahkan, alhamdulillah dia keluar, cuma dia nak kena buat ramuan-ramuan tertentu lah. Then after that ada juga dia punya feedback, dia mengatakan getting better, cuma masih ada kadang-kadang. So nak kena rukiah, self rukiah. Semua ni daripada Allah SWT. Ujian ni semua daripada Allah, bukan menandakan Allah tu zalim kat atas kita, atau Allah benci kita, atau some people say punishment. No. So kalau sekiranya betul-betul dia cakap Allah nak punish kita, dia kasi kita kena sihir ni, dan maknanya kalau punishment atau tu maknanya tak suka kita lah, maknanya Allah bencikan kepada kita. That's why dia kasi punishment, that's why dia kasi kita ujian. Tapi tak. Salah. Allah tu Maha Penyayang. So kalau begitulah konsep logika yang anda mau memegang. Mau ngomong apa sih kamu logika? Kadang-kadang ada logika. Logikanya logik lah, pakai logik itu. Dan kita akan cakap maknanya Allah tak sayang kepada Rasulullah, Allah tak sayang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, semua. Sebab Nabi Ibrahim dibakar. Betul? Rasulullah SAW dicampaknya batu, dicampaknya najis dalam masa mendakwah kepada negeri Taif. Mana Allah tak sayang ke? Tak mungkin. Allah Rasulullah pergi perang sampai luka. You just touch me. No. Maknanya Allah tu sayang. That's why dia kasih ujian. Orang mukmin ni dia kat dunia ni adalah dia nak kena tempuh ujian. Kenapa nak kena tempuh ujian? Bila kita tempuh ujian, maka kita punya ganjaran adalah syurga. Alhamdulillah, insya-Allah. So macam gitu. So kalau sekiranya ni lagi satu Ustaz nak point out. Kalau penonton pernah dengar tentang kalimat istidraj. Tak pernah. Istidraj. Itu adalah term yang ulama menggunakan adalah apabila Allah dah tak nak pandang kita. Allah dah tak pedulikan kita. Allah dah kasih kita kenikmatan dunia semuanya. Dia seorang tu dia boleh tak solat, dia tak zakat, dia tak puasa, dia tak apa pun, dia tak buat pun apa. Tapi orang Islam nikmat lah. Maknanya kaya, tak pernah sakit, anak-anak pandai, semua handsome. Tak pernah ada masalah. Semua hidup bahagia je. Tapi tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah ni. Itu ulama mengatakan adalah kebanyakannya istidraj. Maknanya Allah kasih you kenikmatan. So apa nak cakap sedangkan Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang dikasihi oleh Allah SWT pun diberi ujian sampai disihir. Apatah lagi kita yang banyak dosa. Fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Kadang-kadang disebabkan itu banyak orang tanya kat Ustaz. Okey, banyak yang tanya kepada Ustaz. Okey, ramai sangat yang tanya, Ustaz, kenapa Allah kasih ujian ni? Saya tak pernah buruk dengan orang, saya tak pernah cakap, tak pernah tengking orang, tak pernah gaduh. Saya kenapa kena gini whatever lah. So Ustaz cakap very simple. Cakap kita pun tak boleh jawab. Disebabkan apa benda ni adalah ketentuan Allah SWT. Ustaz nangis? Tak. Oh, jangan nangis. Tak. Ustaz macam nak sedakwa. Tapi lagi tahan. So ada gitu. So usually kalau kita fikirkan that Allah tu tak sayang kita, salah lah. Because Allah akan kasih kita banyak ujian. Okay, bila kita buat dosa, one of my
my teachers mengatakan Ustaz jarang kasih nama lah, because Ustaz segan nak kasih nama diorang. But diorang semua yang Syekh Ustaz yang masa Ustaz belajar di Yaman, diorang mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia tak solat dan dia diberikan kesakitan, percayalah itu adalah tanda Allah sayang. Itu adalah tanda Allah nak tarik kita balik. Macam ada tanda-tandanya. Correct. And kita pernah perasan tak kenapa bila kita sakit, kita ditimpa ujian. Ini untuk orang Islam. Ditimpa ujian, kita akan selalu ya Allah. Selalu kita akan patah balik. So kadang-kadang kita fikir tau, one of my patient pernah tanya, Ustaz saya baik semua everything lah. Dia cakap, I say like that. Kadang-kadang Allah nak kasih teguran, Allah kasih macam-macam teguran. Correct. Allah kasih macam-macam ujian. Kadang-kadang Allah dah kasih you finance instability. Finance instability. Betul? Maknanya tak stable. Okay? Tapi tak balik kepada Allah SWT. Allah kasih kesakitan, masih juga nak jalan yang salah. Bila Allah kasih kena sihir, baru nak baca Quran. Yalah. Baru nak start solat. Faham tak maksudnya? Yalah. Allah masih nak panggil kita, masih sayangkan kita sampai dia kena beri you a lot of ujian, sampaikan you balik kepada dia. Yes. So kita selalu nak kena renung-renungkan. Jangan kita fikir kena sihir je maknanya Allah nak punish. No. Itu mindset dan logik yang salah. Tapi kadang-kadang kalau fikir balik pun sedih jugalah. Bukan saya cakap semua orang, saya pun sama juga. Kira cuma kita patah balik kat dia bila kita dalam kesusahan. Ya. Sifat lumrah manusia. Bila masa senang tak kita lupa. happy. Correct. Saya jugalah sama juga. Untuk ni nasihat ni Ustaz bukan cakap Ustaz untuk diorang tau. Untuk semua. Dengan termasuk Ustaz. Because kita semua manusia tak lari daripada kesilapan. Itu yang kita nak kena faham. Ustaz dengan you guys semua sama. Tak ada Ustaz ada special power, Ustaz tak ada special macam kirakan sebab Ustaz ada ilmu, Ustaz paling tinggi tak. Ustaz rasa Ustaz paling lowest. Macam gitu. So always stay humble. One of Ustaznya kata-kata quote is always stay humble. Itu saja. Nak kena sit down lah. Stay humble. Stay humble. So sit down and humble. Sit down. Humbling down. Okay? Tiba dah macam video-video Don Jani pula. Motivational quotes. Tak lah, because kita nak kena faham, sambil ruqyah pun kita akan melalui this kind of fasa where orang akan tanya this kind of questions. Correct. So kita as asatiza kadang-kadang kita nak cakap is very hard nak explain so that dia akan terima dengan lapang dada. Yalah. So kadang-kadang orang tak boleh terima. So kita nak kena betul-betul dalam otak, nak kena susun betul-betul macam boleh kasih dia motivasi. Yalah. So it's like that. So jangan putus asa lah. Allah sentiasa ada. Correct. No matter what, korang kena ingat dalam kesusahan tu insya-Allah ada kesudahannya. Jangan putus asa sebab perjalanan ni berliku. Kalau korang nak relax pun maknanya korang tak betul. Kalau korang selalu jalannya lurus, selalu macam happy-happy, tu korang yang tak betul, jujur cakap. But no matter what, just hidup mesti kena happy, relax. Jangan muram-muramkan kepala. Pasal Allah pun tak suka kita muramkan kepala sangat, stress sangat kan. Then at the same time also, kalau boleh like just no matter what, ingat dekat Allah, no matter in what you do. Macam korang nak buat jahat ke, tak nak buat jahat ke, always have Allah in your head. No matter what. Selagi korang ingat Allah, Allah ingat korang. One more thing Ustaz nak tambah. Ni pun bukan motivational quote, cuma one of the saying from my guru-guru juga. Jangan pernah berputus asa bertaubat kepada Allah. Yes, correct. You buat dosa hari ni, taubat. Buat dosa lagi the same, taubat. Janganlah pernah putus asa. Correct. Sebab dengan taubat tu insya-Allah one day Allah akan tarik tabiat buruk kita. Itu yang kita mengharapkan daripada Allah SWT. Mungkin korang takkan nampak dia result sekarang, tapi dekat akhirat ganjaran dia besar. Kita tak tahu sebab Allah tu Maha Pengampun. Yes. Kita solat taubat, mungkin Allah dah ampun dosa kita daripada yang mana yang dosa dengan Allah SWT lah. InsyaAllah. Tapi dosa dengan manusia, ingat lagi satu, dosa dengan manusia nak kena minta maaf dengan manusia tersebut. Dosa dengan Allah, solat taubat, istighfar, Allah tu Maha Pengampun. Saya tak faham Ustaz. So macam itulah. Itu nasihat Ustaz lah sedikit sebanyak. Okay lah. Anything else you guys want to add on?
Hari ni banyak kata-kata motivasi. Yes. A bit different lah. Ada rukiah Tak apa. sikit, ada gangguan, It's alright. perangai gangguan, semua ada. Dan kita ada motivasi. Perangai gangguan. Perangai gangguan banyak. Okay lah. So korang pun like chill. Tak, Terkejut aku. background music. Yeah. Okay. So I guess that's all from all of us. Thank you Ustaz for the kata-kata motivasi. No problem. So much. Alhamdulillah. Dari kita banyak juga belajar. So, Bukan penonton aja, kita yang pun kat sini belajar. pun kita pun belajar juga. Yes. So kalau korang facing macam sekarang korang rasa korang kena sihir ke apa ke, ingat jangan putus asa. Berusaha. Yes. Rukiah ni semua sekadar perantara saja kan. Tapi at the end of the day is your own efforts. Korang yang kena usahakan untuk make sure korang baik, korang dah okey insya-Allah. Kita doakan siapa-siapa yang kat luar sana sedang tengah melalui sekarang tengah sakit tu, kita doakan korang cepat sembuh. Amin. Korang InsyaAllah. go back to how life is supposed to be for you guys insya-Allah. InsyaAllah. Okay, and that's all from us. My name is Aidi I'm Mar'eli. I'm Ustaz Hidayat. Nur Hakim. and we are from the Black Cats Podcast. Ciao.